Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian daripada anda yang pernah pun mandi hujan masa kecil dahulu, kita akan tengok dari perspektif Islam dan juga perspektif sains dan juga perspektif psikologi. Apa untungnya sehingga you tak payah takut lagi dah dengan nak mandi hujan. Topik kita pada malam ini ialah jangan takut mandi hujan. So saya nak dengar siapa pernah mandi hujan masa kecil-kecil dahulu. Masa besar pun kalau mandi, sebab saya tak akan bawa cerita yang cuma untuk kosong, untuk mengopi-ngopi saja, sebab kita tak ada masa kan. Kita maklum sajalah musim-musim senja ni kita kena cerita bagi bermanfaat. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 55 kali disebut dalam Quran. Bayangkan betapa hujan tu menjadikan satu sebenarnya rahmat dan satu tanda kebesaran Allah. Dan saya ingin cuba bagi satu daripada 55 tu, dan yang paling saya minat saya petik daripada yang An-Anfal yang ke-11 ni. Cuba dengar elok ya. Yang bermaksud, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, N besar daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Nombor 2 mensucikan, nombor 1 tentram dengan mengantuk semua. Hujan tu boleh daripada langit untuk mensucikan kamu, dan hujan itu dengannya juga boleh menghilangkan daripada kamu gangguan-gangguan syaitan. Ayat Quran ya. Okey, dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu. Ada makna ni dengan dari kupasan daripada hadis pula nanti akan menceritakan macam mana cantiknya hujan ni. Dan di sini saja ada kata-kata kunci yang boleh mententeramkan jiwa, boleh mensucikan body kita, lepas tu gangguan-gangguan syaitan, menguatkan hati kita, lepas tu memperteguhkan kaki, maksudnya ada kaitan dengan saraf, dengan tulang, dengan muscle. Oh, Masya Allah, saya memang seronok sangat dapat bercerita pada you, sebab saya kena mencungkil banyak ilmu yang saya sendiri tak tahu. Yang kalau tak pasal saya kena, dan saya suka buat apa yang saya suka buat sekarang ni, saya rasa ilmu saya masih lagi, sekarang pun banyak lagi nak kena belajar, tapi banyak juga saya sendiri belajar. Dan saya harapkan you jangan lepaskan peluang join saya, dan saya boleh ditegur kalau salah, no problem, tetapi saya akan bagi you banyak benda yang mungkin you pun terlupa. Contoh, yang mandi-mandi tadi tu dulu banyak demam tak masa you budak-budak dulu, masa you kecil-kecil tu? Umur berapa lebih kurang? Adakah umur bawah pada 10 tahun atau 6 tahun ataupun atas pada 12 tahun masih mandi hujan lagi? Siapa pernah main bola ataupun main lari-lari dalam masa hujan tu kan? Siapa pernah kena rotan ataupun kena mak tunggu belakang rumah tu, you curi keluar kan? Ada tak? Saya tinggal atuk, so atuk saya memang pernah lah, dia cekap pinggang lah, siap lah kan? Kena rasa lah sikit dia punya pedih tu kan, tapi disebabkan syoknya mandi hujan. Dan siapa pernah lawan main perahu? Tahu tak perahu yang buat daripada kertas tu, dan you lepaskan, tengok siapa menang? Wah, kalau you tengok betul-betul, kita dulu agak kreatif jugalah. Sekarang kalau you suruh anak cucu kita buat perahu tu, you rasa dia boleh buat tak? Okey, tapi apa-apa beginilah. Daripada ayat Quran tadi dah membuktikan satu kuasa hujan ni jangan kita abaikan. Dan ada satu lagi daripada surah Kahf ayat 9. Dan kami telah menurunkan daripada langit air yang berkat. Dah disebut pun. Okey, ada satu yang menarik perhatian saya, hadis daripada Anas radhiyallahu. Okey, jadi you kena dengar elok masa dia bersama dengan Rasulullah SAW, yang mereka tu pernah ditimpa hujan. Tapi Rasulullah SAW dia buka dia punya tudung kepala dia tu, dan dia ada singsing dia punya tangan tu, baju dia tu, dan selak sikit kain dia tu sampaikan ni lah, lutut agaknya lah. Tapi pendekkan cerita, kawan-kawan ni tengok pasal apa Rasulullah ni bagi kena hujan muka, kepala, tangan, kaki semua ni. Jadi mereka tanya, wahai Rasulullah SAW, kenapa buat macam ni? Rasulullah SAW jawab,
kerana ia adalah makhluk yang Allah baru ciptakan. Ini bahasa yang lepas tu dikupas pula dengan Imam Nawawi, yang bermaksud hujan adalah rahmat dan ia merupakan ciptaan Allah yang baru saja diciptakan. Jadi setiap kali hujan turun tu adalah ciptaan baru. Betul lah kan? Dia formation and then condensation, kan, lepas tu dia jadikan hujan. Maka Rasulullah SAW sebenarnya mengambil tabaruk. Tabaruk tu maksud kita ialah ambil berkat dengannya. Dengannya tu dengan hujan tu lah kan. Jadi saya rasa ini macam sunnah Rasulullah SAW juga lah kan. Jadi kita buat tu macam best lah kan. Bukan saja dapat sains punya manfaat nanti, tapi dapat dari segi pahala pun, insya-Allah. Okey, dan sampaikan ada doa hujan pun, you tahu kan, yang bermaksud, ya Allah, kau jadikanlah curahan hujan ni sebagai curahan yang bermanfaat. Okey, jadi Aisyah radhiyallahu anha ni dia memanglah banyak hadis daripada dia kan, betul tak? Dan anda sekalian tahu sangat-sangat waktu hujan antara satu waktu yang doa kita mustajab. Jadi sambil nanti kata bukan nak mandi main-main hujan saja, kadang-kadang kita dah dewasa ni boleh berdoa pun. Baik, apa pun begini, ada orang mengatakan sampai dia semacam satu hadiah ketenangan daripada Allah kepada kita. Kenapa? Rupanya sains dah confirm, nanti saya cerita sikit ya. Sebab banyak sangat saya ambil nota, tapi saya cuma ada sekian waktu dan saya fokus kepada bersuci pula awal-awal lagi ya, fizikal dahulu. Rupanya air hujan ni air mutlak. Dan antara 7 air mutlak tu hujan antara yang top sekali. Kan, hujan, air sungai, air laut, air perigi, air mata air, air salji, air embun, semua tu kan. On top dia letak, selalunya tulisan-tulisan ni dia letak hujan dulu. Betapa tingginya martabat hujan tu, faham tak? Okey, dan kita boleh air mutlak kan, kita boleh buat air untuk mensucikan dan of course lah mencucikan badan kita. Tapi soal suci ni untuk hadas kecil boleh, hadas besar, hilangkan najis, apa lagi? Dan sekarang kalau orang kata hujan tu boleh menyebabkan you demam, ada 2 teori kat sini. Sama ada memang betul hujan tu ada dibuat kajian, kalau hujan-hujan bandar, hujan-hujan yang banyak di kawasan-kawasan industri ataupun yang banyak pencemaran, memang betul. Itu tak salah sangkaan, dan kita tak boleh menyangkal. Zaman moden ni terlalu banyak sulfuric acid, nitric oxide, carbon dioxide. You tengok kereta-kereta kalau bukan PKP kan, kat Kuala Lumpur tu kadang-kadang kalau you boleh tengok daripada bukit, dia jadi merah kadang-kadang ataupun jadi macam gelap, faham tak, kalau musim-musim traffic jam dan sebagainya tu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang situ kalau air tu baru turun, air hujan tu kalau kena you demam, saya boleh terima. Tetapi biasa-biasanya hujan, kalau you daripada katakan duduk di kawasan pergunungan, bukit, kat mana, kat kaki gunung Kinabalu ke kan, saya rasa kalau you pergi kawasan-kawasan Sabah, Sarawak semua tu, Sepahang kan, masih banyak lagi kat Perak pun, mana-mana yang di gunung-gunung, bukit-bukit ni, you tak payah risau langsung. Okay. Tetapi kalau you demam juga, bukan salah hujan. Bukan asid yang dalam hujan tu lagi dah. Demam juga berarti body kita tu immunity-nya very very low. Berarti kita tukar weather sikit je, kena sikit pertukaran wap ke bahagian hidung dan respiration ni dah memungkinkan you macam nak demam, rasa nak demam. Dan kadang-kadang demam betul pun. Pasal apa? You tak boleh terima sikit pun pertukaran suhu badan dan sebagainya. Sampai jadi sinus, beringus dan sebagainya. Berarti body kita sebenarnya tak kuat. Immunity kita tak kuat. Itu selalunya. Dan mungkin you dah lama tak kena hujan. Maklumlah, kita mungkin dah datang KL, duduk Shah Alam macam saya ni. Wah, kadang-kadang kalau you pergi mandi hujan, kalau jiran tengok, dia rasa pelik juga kan. So, macam mana? So, saya mengirakan daripada saat ini kita dah faham melalui Islamic perspektif, sampai 55 kali ditulis dalam Quran, hadis pun banyak explain. Rasulullah SAW sendiri bukanlah kita main dengan hujan, tapi dibiarkan badannya kena air hujan sambil dia pula menceritakan bahawasanya itu sebagai satu makhluk yang baru, maksudnya rahmat yang datang. Jadi baik, sekarang tiba masanya saya cerita melalui sains pula. Sebab apa? Kalau kita cuma cakap melalui perspektif agama saja, kadang-kadang setengah orang tu boleh terima. Tapi budak-budak muda sekarang kita kena cerita. Cuba you tengok dia punya keunikan
Okey, salah satu daripadanya ialah air hujan ni ada hadis yang mengatakan setiap tahun daripada jumlah naiknya jadi hujan sama banyaknya berapa tan dia keluar wap tu, banyak itulah dia turunnya juga. Dan setiap tahun dia tak pernah berubah. Cuma tempat mana kena banyak lebih banjir, tempat mana lebih banyak jadi padang sahara, maksudnya jadi kemarau. Dan zaman moden ini disebabkan permodenan dan manusia banyak merosakkan bumi ni, maka Tuhan tunjukkan tempat dulu yang tak ada hujan sekarang banjir. Contoh kat Mekah, betul tak? Hujan kadang-kadang gila-gila, betul tak? Kadang-kadang tempat yang tak ada salji pun sekarang dah mula ada salji. Jadi itu berarti bukan sebab banyak lagi tambah air satu dunia ni. Bumi tetap dia ada kadarnya dan ada waktunya keluar, dan itu Tuhan saja yang tahu bila dia nak bagi, bila nak berhentikan, semua tu kerja dia. Tetapi jumlah keluar, maksudnya penguapan tu, dan bila dia nak lepas evaporate tu dia condense turun, sama aja setiap tahun. Ini unik kan, kita kena belajar. Dan sains juga buat kajian, heran ya, kalau awan yang mendung tu kadang-kadang 2-3 lapis, faham tak? Yang paling tinggi sampai 40-50 ribu kaki atau tinggilah, ataupun you naik kapal terbang tu selalunya 38,000 kaki katakan, okay. So lepas tu ada lagi yang katakan bawah 10 ribu punya kaki tinggi awan tu, tapi bila dia turun, dia speed dia sama je. Dia tak boleh yang tinggi sekali tu, sepatutnya lebih laju dan lebih bila sampai kat tanah tu lebih kuat pukulan dia, tapi tak. Cantiknya Tuhan jadikan, dan sains buat kajian kenapa? Sebab dia tahu kalau speed tu bertukar, dia akan menjahanamkan tempat-tempat yang dia kena airnya menitis nanti. Maksudnya macam kena ketuk pula kat kereta-kereta, kepala kita kena, kalau kita nak mandi pun tak boleh sebab pedih, sakit sangat kan. Tapi sama je. You perasan tak air hujan? Dia tak mungkin datang daripada satu lapisan awan kan. Bagi saya ni satu pelajaran yang baru dan seronok sangat, sebab dia kata antara 7 hingga 10 km per hour dia punya speed tu. Dia average, kecuali kalau ada angin dan sebagainya lah kan. Tapi selalunya speednya lebih kurang macam tu, nampak? Jadi dia tak merosakkan, okay, tempat-tempat yang dia kena hujan-hujan ni. Dan you kena tahu bila yang tinggi-tinggi tu, bila dia nak jadi hujan, selalunya dia punya temperature lebih kurang minus 400 degree centigrade, minus 400. Sejuk sangat-sangat lah kan. Sepatutnya dia dah jadi ais kan, jadi ketul kan. Itu kadang-kadang jadi juga orang panggil hujan batu tu kan. Tetapi sebenarnya jangan jadi. Sepatutnya bila dia sampai, dia jadi air juga, menitis juga. Sebab sebenarnya asal-usulnya, sebab air ni ialah pure water. Kenapa pure water? Dia punya mineral sikit sangat bila dia sampai atas sana. Kalau kat bawah ni kan banyak lagi mineral-mineral daripada tanah semua, tapi bila naik atas, daripada segi bakteria ke, dari segi mineral-mineral daripada tanah tu, semua dah ditapis insya-Allah. Walaupun ada, mungkin tak sebanyak di bawah ni. Dan pula di atas sana ada formation. Dia kejadian yang dipanggil negative ion dengan positive ion. You tahu kan, bila yang kita tu, kebanyakan body kita bila letih, bila banyak stres dan sebagainya tu, kita dalam keadaan perkataan dia sebut positif, tapi sebenarnya kita letih, positive ion. Dan bila kita pergi kat bukit-bukit, kita pergi kat air terjun, kenapa kita rasa badan ataupun kita rasa lega dan kita suka aroma dan sebagainya tepi-tepi laut tu? Sebab apa? Ada banyak wap, ada banyak vapor. Dan air-air yang halus-halus ni, dia selalunya kalau you tengok, dia ada negative ion. Sama juga bila hujan tu, bila dah petir semua kan, kalau dah ada kilat semua tu kan, bila dia charge aja, dia tinggalkan ada satu bau yang dinamakan, kalau you perasan ada perkataan ozon, ada perkataan negative ion. Jadi bau-bauan ni dan charge ni lah yang bila kita keluar je, kita ambil dia punya tu, dan sekarang kita main pula mandi hujan, dia akan charge kita balik. Nampak? Kalau dari kecil lagi you dah ajak dia orang, sekarang kena ajak lah, sebab dia orang pun takut nak main hujan. Dulu kita tak takut, tahu tak? Dia kena tahu bila you ajak ni, mengajar dia orang mandi balik, kita dulu walaupun tak sedar, rupanya kita dah bersamaan dengan alam. We are close, attuned to nature. The right word is attune. You ada tuning dia. Sebab semua ni bergelombang. Dan you tahu bila nak hujan, you perasan tak kadang-kadang panas kan, kadang-kadang selalunya panas dulu kan, dia naik dia punya wap tu, dia tinggalkan yang bawah ni panas, betul tak? Jadi
sebelum dia nak hujan dan sebagainya tu. So alam keliling tu sentiasa bersedia bila hujan nak turun nanti, dan bila kita tak sabar nak tunggu hujan dan kita mandi hujan dan kita rapat dengan alam, sebenarnya kita meningkatkan keberanian kita, bravery kita. You tak perasan, you tak tahu yang you jadi, bukan takut tu tak, you nak attack aja, nak pergi main je, dan you suka explore, you suka mencari benda-benda baru. Hujan punya keuntungan. Nombor 2, bila you tengok kita sendiri dah tua-tua ni, kalau bandingkan masa kita muda dulu, you perasan tak? Sekarang kalau mandi kita tak bergerak banyak. Dulu masa kita mandi hujan, kita berlari, bermain. Macam saya contohkan main bola semua tu, kadang-kadang lompat-lompat. Bila kita nak pergi jalan ke kampung, rumah-rumah kawan kita tu kan, kita macam nak elak daripada longkang ke, nak elak daripada air yang dalam sikit. So kita melompat-lompat, faham tak? Jadi you punya koordinasi, you punya keseimbangan semua tu dah diajar awal lagi, umur sekecil 3-4 tahun. Jadi you sebenarnya menguji jalur mana you nak pergi, jalan mana pergi. You are taught, you diajar untuk membuat keputusan sebenarnya. You tahu tak nak pergi kanan ke, nak pergi kiri, ataupun nak kena lompat 2 kali lagi. Now all this thing is something that not taught, tak akan diajar zaman moden sekarang. Sebab tu anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang, mereka asyik saja main dengan, dah salah, iPad, handphone semua dah ada seorang satu sekarang. Lepas tu apa lagi, TV ada Netflix dan sebagainya kan. Kalau dengar guru pun takut, ataupun dia risau dan sebagainya. Sebenarnya yang ni semua ni sebenarnya susah kita nak betulkan balik, sebab mak bapak sendiri yang malam ni saya nak ajak balik, you bawa balik anak cucu you, kalau pelan-pelan bagi kena sikit-sikit dahulu hujan. Okey, saya cerita masa mana nak keluar, nak kenakan hujan. Nombor seterusnya ialah menajamkan panca indera you. You tahu tak, bila orang suka main dengan hujan ni, you dah dapat kenal benda-benda baru. Kalau duduk dalam rumah atau masa panas saja, you tak akan mendapat kebaikan. Sebab apa? Tidak ada new feeling about hujan punya, you tak akan pernah rasa lagi dah bau dia. Faham tak? Hujan ni ada bau dia. Bila nak datang, bila lepas hujan, bila tengah hujan, ada bau yang special. Lepas tu, kadang-kadang boleh bau dengan tanah bila kena hujan. Hutan lain bau dia kan. Bunyi-bunyian, kadang-kadang burung pun bila dia kena hujan tu, dia lari, dia bunyi lain macam. Faham tak? Dan haiwan-haiwan dan juga lihat awan bertukar wajah semua tu, kadang-kadang you banyak bersoal, betul tak? You pun kadang-kadang dah sampai tahu dah, kalau awan macam ni, dia tak ada guruh, kalau macam ni tak ada petir dan sebagainya. Dan you tahu bila nak balik, bila nak masuk, bila nak tahan lama, dan bila nak lari daripada bahaya. Jadi kita banyak belajar. Seterusnya kita melatih kepada tanggungjawab. You perasan tak? Dulu mak kita, tok kita selalu bila nak hujan je, kita lari. Tak sempat mak suruh pun, kadang-kadang automatik. Kita dah tolong angkat baju yang disidai kan. Kalau lepas tu kita pun naik malas juga. Dah tahu bila masih lagi ada matahari, kita kena letak balik baju-baju tu semua. Jadi dia mengajar kita tanggungjawab. Benda-benda macam ni is not something yang boleh diajar di sekolah. Maklum saja takkan dibenarkan you sekolah mana pun main hujan, betul tak? Tapi bila you dewasa sikit, tengok bagi kita yang berambut, salah satu natural nak bagi sinar ialah pakai air hujan, mandi hujan. Dikatakan dan kajian selalu you tengok kat mana-mana pun, salah satu daripada manfaat hujan atau mandi hujan ataupun siram dengan air hujan pun, kalau you tak mau pergi mandi, orang perempuan terutama sekali mungkin segan, tak ada tempat ke apa-apa, ambil air hujan tu, mandi biasa, lepas tu bilas dengan air hujan ni. Didapati rambut kita lebih bersinar, lebih lembut. Okey, kalau yang dewasa ni rambut putih lah, tapi dia punya rambut tu tak ada merosakkan langsung. Sebab apa? pH hujan yang bersih, saya ulang, hujan yang bersih ialah alkaline. Hujan yang agak polluted, dia acidic. Tapi acidic pun paling rendah 6 aja kan. Tapi dia selalunya lebih kurang 7.5, 7.9, ada tempat-tempat di hutan-hutan sampai 8.2. Itu dia punya pH lembut. Okey, dan kulit jadi bersih, kulit boleh lebih sihat dengan charge yang saya cerita tadi, negatif ion semua tu. Orang-orang takat-takat ada jerawat semua tu, ini antara satu lagi cara untuk membersihkan jerawat you. Dan orang yang suka nak kuruskan badan, dalam keadaan sejuk tu kadang-kadang you burn more calories, right? You membakar lebih banyak calories, jadi seronok lah kan. Dalam waktu yang sama, kalau you exercise di gym,
Dengan you kalau main masa hujan, oh lain. Okey. Dan saya dah kata tadi, bila hujan-hujan ni, bila dia kena tanah, panas semua tu, nanti dia nak sejuk semua tu, dia bertukar. Ada ozon sekali keluar. You nak tahu tak, hujan ni bila kena juga, mood kita akan bertukar menjadi, ingat tak Tuhan kata tadi, mententeramkan, ketenangan dia dan sebagainya, hati kita tu lebih steady dan sebagainya tu. Pasal apa? Sebab dia tahu sangat orang yang mood swing ni. Ada beberapa doktor alternatif atau holistic medicine yang bercakap ni pun memang recommend untuk main hujan. Cuma dulu tak berapa sangat. Sejak saya gilakan balik hujan ni, saya akan push balik untuk bukan student, patient saya. Sebab kita dah tahu di market-market di Germany, tempat-tempat yang orang tahu, walaupun dia orang moden, mereka tahu hujan tu ada power, digalakkan. Kalau kita di Asia ni memang terkenal, orang-orang doktor-doktor yang faham dengan keajaiban hujan, dia suruh orang yang ada bipolar, orang yang ada depression, orang yang ada keresahan, even schizophrenia, yang penyakit mental ni semua tu diajar ataupun digalakkan mandi hujan. Dahsyat sampai begitu sekali. Berarti mereka ada impact kepada mood kita, kepada serotonin. Ada hormon-hormon yang memberikan kita bukan tenteram saja, bagi kita jadi happy. Betul. Dan saya cerita sikit lagi, untuk orang yang hormon tak balance, terutama sekali orang perempuan, boleh main dengan mandi hujan. Dan ada sesiapa yang suka dapat rash, ruam-ruam panas, they call it heat rash. Kanak-kanak terutama sekali boleh. Okey, musim kemarau, tunggu hujan pertama habis dulu. Jangan masa dah kemarau 2-3 bulan, bila hujan turun you terus terjah nak pergi mandi. So biar dulu hujan tu clearkan. Orang panggil hujan pertama, jangan kacau dia. Tunggu hujan kedua. Sebab apa? Terlalu banyak pollution. Maklumlah zaman moden ni. Ada budak-budak ataupun anda sendiri yang suka sakit telinga, okay, they call it for some reason lah, ada ear pain. Budak-budak kan selalu ada ear pain, pun bagus. Okay? Dan selalunya lepas mandi hujan, selalunya ada zaman moden ni, you mandi panas sikit kan, air panas tu, wah, sedap rasa. Lepas tu belajar minum air panas pula, wah, sihat walafiat. Ini untuk mereka yang lebih dewasa, take a walk. Kalaupun kita zaman dewasa ni dah tak boleh, tak ada tempat lagi nak main bola macam mana sekarang tu, tak nak lari kat mana, nak acilut dengan siapa, nak buat perahu kat mana, tak ada lorong pun zaman moden ni, semua rumah, betul tak? Okey, jadi beginilah, dapatkan peluang, jangan duduk bawah bumbung, jangan ambil air daripada bumbung, ambil air daripada awan straight, itu satu. Nombor dua, orang yang duduk di bandar, saya kata lagi sekali, 15-20 minit biar hujan tu habis, macam cuci dulu. Okey, kalau ada asid-asid dan sebagainya tu, biar original hujan yang dipanggil air mutlak tu turun untuk kena body kita. Sebab orang yang just take a walk atau jalan sikit-sikit atau gerak sikit-sikit di dalam hujan ni, walaupun hujan selalu diperdepankan terampilannya, kalau filem-filem ataupun wayang-wayang tu, dia selalu mempamerkan macam hujan ni sedih, hujan ni mendung kan, rasa macam murung. Tapi sebenarnya tak. Siapa yang kena hujan atau berjalan dalam hujan atau kanak-kanak yang bermain dalam hujan, dia cukup enjoy. Saya belum tengok kanak-kanak yang tak boleh lupakan diri kalau kena hujan ni. Dia macam masuk swimming pool, betul tak? Okay, next. Setengah orang sampai buat teh pun dengan air hujan ni. Buat minuman straight pun ada. Okay. Dia memang boleh menyebabkan you lebih bertenaga. Lagi satu, orang yang ada masalah, saya kata lagi peribadi, okay, ataupun masalah connection dengan alam, dah lupa diri, maksudnya dah keduniaan sangat. Bila mandi hujan ni, dia lebih dekat kepada alam dan seterusnya kepada ciptaan Allah. Hujan tu kan, setiap titis tu adalah makhluk Allah, jaga baik-baik. Dan orang putih panggil invigorating. Invigorating tu bagi naik semangat, bagi macam orang kata bertenaga, bermaya lah kan. Lagi satu, kalau you tengah panas, you tengah marah orang, you tengah kelang kabut, kan serabut kepala, asyik nak panas baran je, mandi hujan. Okey, you akan cool down. Takkan 20 minit, paling lama pun setengah jam cukup lah tu kan. Takkanlah you tak boleh cool down lagi. So terkenal sangat dia cool down people. Okay? Dan bila you mandi hujan, you melihat dunia ni lain sikit daripada
masa you tengah hari ataupun ada lampu dan sebagainya kat office semua. Bila sekali-sekali dapat mandi hujan tu, cuba you perasan tak, tak banyak nampak kereta sangat, tak banyak nampak orang sangat, gelap-gelap, kelabu-kelabu semua tu. Jadi dunia tu you akan nampak secara lain perspektifnya, dan juga you lebih menerima, meredoi keadaan. Sebab apa? Hujan nak datang bila you tak boleh kontrol. You tak boleh minta hujan turun sekarang macam tu atau berhenti sekarang, tak boleh kan. Yang you tahu ialah bila datang you terima, dan you tak boleh kontrol semua dalam dunia ni. Itu satu lagi petua yang memungkinkan you lebih bersyukur. Dan last kali ialah sikit kalau siapa yang selalu ada GERD, ada apa masalah digestion lah kan, dia terkenal untuk membetulkan keadaan. Lagipun pori-pori kita ni boleh absorb juga air-air yang dah tak ada klorin. One of the best bila mandi dengan hujan ni, tadi saya kata mandi dengan air panas tu pun tak berapa bagus sebenarnya, sebab dia kena balik klorin, trihylomethin kan. Bila panas air klorin tu jadi trihylomethin kan. Tak tahulah nak cari air panas yang bersih, yang tak ada klorin dan sebagainya. Tapi yang the best is air hujan tu tak ada klorin, fluoride, fluorine semua tak ada. Sehingga kawan kata orang kanser pun kalau you tidak bermasalah, tak sakit masa you tengah kena kanser ni, ada kalanya you sihat kan, dan tak ada demam apa, mandi hujan. Sebab dia dalamnya ada juga konsep antioksida. Dahsyat. Ada lagi yang menghilangkan letih lesu, ada orang yang masalah, saya kata muscle joint, tulang-tulang semua tu, masya-Allah. Baik. Kita tutup dulu dengan apa pun, kita ingat balik yang Tuhan mengatakan hujan ni adalah merupakan satu berkat dan satu rahmat dan juga satu kebesaran aku yang harus kamu perhati dan bertafakur bila bermain dan bermandikan diri dengan hujan. So semalam saya buat perangai balik mandi hujan, dah ada jugalah. Bila tua-tua ni cuma jarang sangat. Tapi rasa lain, dia punya panas rasa tu sampai 24 jam. Rasa dia punya macam orang exercise kan. Masya Allah. So siapa nak mandi hujan besok, ni musim hujan sikit-sikit ni boleh bersedia. Okey, mandi hujan sedap, dan selamat kita menjaga diri, sihatkan diri dengan main hujan. Jangan risau, seminggu dapat sekali ke dua pun cukup, alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya. Saya doakan anda semua selamat dan duduk kat rumah kalau boleh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,